وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, kita sambung semula bacaan kita kepada kitab Bahrul Madi, perkara yang ke-96, muka surat 38. Muka surat 38, perkara yang ke-96. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Istinja dengan barang yang serupa batu. Manakala apa dia sebut? Harta. Manakala harta engkau akan bahas di dalam masalah 95 itu, tahulah kita boleh istinja dengan barang serupa batu. Kalau kita tengok dalam persoalan yang sebelum ni, iaitulah berdasarkan pandangan kebanyakan para ulama boleh beristinja selain daripada batu. Sekalipun di dalam hadis hanya menyatakan batu. Akan tetapi para ulama, majoriti para ulama berpandangan boleh juga istinja dengan selain batu, dengan syarat perkara itu memiliki sifat-sifat yang ada pada batu dari sudut dapat menghilangkan najis dan dapat menghasilkan kebersihan. Dan pandangan itu berbeza dengan pandangan mazhab Zahiri yang mengatakan istinja hanya boleh dengan batu. Antara alasan majoriti para ulama iaitulah Nabi SAW ketika Abdullah ibnu Mas'ud membawakan 2 ketul batu dan seketul najis kering. Abdullah ibnu Mas'ud bawakan kepada Nabi 2 ketul batu dan seketul najis kering. Nabi menerima 2 ketul batu, kemudian Nabi Nabi membuang seketul najis kering tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya ia najis. Kata para ulama, itu menunjukkan boleh beristinja selain daripada batu. Kerana Nabi sifatkan najis itu tidak boleh beristinja dengan dia kerana dia najis, bukan kerana dia bukan batu. Itu kata para ulama. Para ulama ni tuan-tuan, bila dibuat keluar pandangan, terutamanya dia majoriti, maka kita kena perhatikan elok-elok. Apa alasan mereka? Sebagai contoh, cuba tuan-tuan tengok bagaimana di dalam hadis menceritakan tentang sutra. Jika seseorang kamu menunaikan salat, maka jadikan di hadapan dia ada sutra. Sebahagian para ulama menyatakan bila Nabi kata jadikan di hadapan dia ada sutra, sebahagian ulama berpandangan itu merupakan satu perintah, dan perintah daripada Nabi menunjukkan wajib. Kata sebahagian para ulama, dan pandangan itu diambil kalau di kalangan ulama kemudian ni, iaitulah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia kata wajib mengadakan sutrah bagi setiap orang yang menunaikan salat. Tapi cuba tuan-tuan tengok, pandangan majoriti para ulama, mereka tak katakan wajib, tetapi mereka mengatakan sunat. Kenapa mereka mengatakan sunat? Walaupun perkara itu tak jelas di dalam hadis, tetapi mereka nampak petunjuk yang membuktikan perintah itu membawa maksud wajib, membawa maksud sunat, bukan membawa maksud wajib. Iaitulah perkataan Nabi, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh. Jika seseorang daripada kamu sembahyang menghampiri sesuatu yang jadi sutrah untuk dia, kata para ulama, majoriti para ulama, cuba tengok Nabi kata idza shalla ahadukum, jika seseorang daripada kamu sembahyang menghampiri sesuatu yang jadi sutrah bagi dia. Maknanya ada orang tak sembahyang menghadap sutrah. Hadis itu menunjukkan sutrah itu tidak wajib. Contoh yang lain lebih jelas lagi, iaitulah kata Nabi SAW, idza dakhala al-ashru, apabila masuk 1 hari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi dan seseorang daripada kamu hendak berkorban, maka jangan dia kerat daripada kuku dan rambut dia sedikit pun, kata Nabi. Sebahagian ulama kata berkorban itu wajib. Tapi tengok, majoriti para ulama dia kata tak wajib. Apa bukti dia? Hadis tadi. Apa hadis tu? Hadis tu Nabi kata, jika seseorang daripada kamu hendak berkorban, jangan dia kerat rambut, jangan gunting kuku. Nabi kata, jika seseorang kamu hendak berkorban. Maknanya, kalau orang yang tak nak berkorban, tak apalah, boleh kerat rambut, boleh gunting kuku. Menunjukkan
pada ibadah korban itu ada pilihan. Siapa yang nak buat, buat. Siapa tak nak buat, tak payah buat. Majoriti para ulama ada dalil mereka. Sama juga dengan masalah ni, istinja boleh selain daripada batu, dengan antaranya hadis yang kita telah nyatakan sebelum ni, dan itulah pandangan majoriti para ulama. Baik, kata Idris Al-Marbawi, kalau kita perhatikan masalah sebelum ni yang kita baca petang tadi, menunjukkan istinja boleh dengan selain daripada batu, barang yang serupa batu. Maknanya sesuatu yang boleh menggantikan tempat batu. Kemudian kata dia, kata ashab kita, kata ashab kita, dan bermula yang menempati tempat batu ialah tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi menghilang ia bagi ain najis. Bukan ia itu benda dihormati seperti makanan, dan bukan ia itu pula juzuk daripada binatang. Yang dibolehkan istinja selain daripada batu, yang pertama iaitulah keras. Yakni keras dia tidak, maknanya dia boleh menghilangkan ain najis itu. Disebut kat sini, yang boleh tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi menghilang ia bagi ain najis. Boleh menghilangkan ain najis. Dan benda tu mesti suci. Benda tu kotor tak boleh. Kemudian dia kata bukan ia itu benda dihormati seperti makanan. Makanan sesuatu yang dihormati, makanan. Demikian juga kata para ulama, kertas yang tertulis pada dia ilmu, bahan-bahan ilmu juga tak boleh buat. Kerana dia termasuk dalam sesuatu yang mulia. Dan bukan ia itu pula juzuk daripada binatang, dan bukan juga sebahagian daripada binatang. Ekor binatang, kaki binatang tak boleh, bulu binatang tak boleh, tulang binatang tak boleh. Kalau juzuk dari mana-mana binatang pun tak boleh digunakan istinja. Boleh tak kita beristinja dengan kulit manusia, dengan tangan kita contoh kata? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kerana perkara tubuh badan manusia termasuk sesuatu yang dimuliakan dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Maka tidak boleh istinja dengan tubuh badan kita. Tak boleh. Nah. Perkara yang ke-97 kata dia istinja dengan dua tiga macam benda. Beristinja dengan 2-3 macam benda. Betul ke kita berhenti kat situ tadi ni? Betul ya? Kata dia seorang yang telah berqada hajat, yakni kencing ataupun berak, maka mengambil ia akan 2-3 jenis yang akan beristinja ia dengannya. Faham tak? Barangkali ada seorang tu lepas dia qada hajat, sama ada berak ataupun kencing, dia ada tisu, dia ada batu, kemudian dia ada kain. Dia istinja dengan 3 jenis barang tersebut. Dia sebut contoh di sini, seperti satu batu dan sebuku kecil daripada kayu dan secebis kertas. Maka adakah harus yang demikian itu? Dia buat tanda soal di situ. Al-jawab, dia kata, jawapannya ialah telah berkata ulama, tiadalah disyaratkan pada segala benda itu waktu beristinja pasti ni tadi ni. Pasti apa? Tiadalah disyaratkan pada segala benda itu waktu beristinja pasti pakai dan disentalkan sejenis sahaja, tiada boleh campur-campur. Maka yang demikian itu tiada disyaratkan. Maksudnya tidaklah disyaratkan kalau kita nak beristinja guna batu ni mesti 3-3 tu mesti batu, tak disyaratkan. Kalau nak guna kayu mesti 3-3 tu mesti kayu, tidak disyaratkan. Kalau nak guna kertas mesti 3-3 kali sentalan itu mesti dengan kertas, tidak disyaratkan. Bahkan boleh dicampur-campur. Kata dia lagi, bahkan harus, yakni boleh menyental kubulnya. Yakni kemaluan di bahagian hadapan ke belakang kubul? Depan. Depan. Jangan orang mengaji fiqh, orang masjid, kubul dengan dubur pun tak reti nak beza lagi. Kubul iaitulah kemaluan di bahagian hadapan. Bahkan harus menyental kubulnya dengan batu dan pada duburnya dengan kertas, atau sebaliknya, dan harus pada salah satu daripada kubul dan dubur itu menyental batu dengan kertas sekali atau kertas serta perca kain dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Maknanya boleh kita menggabungkan dalam satu basuhan, satu perbuatan istinja dengan batu bersama dengan kain,
batu kain bersama dengan kayu, batu kain bersama dengan tisu dan seumpamanya. Boleh, tak ada masalah. Sama ada kita nak beristinja itu bagi najis yang keluar dari jalan qubul maupun dari jalan dubur, kedua-duanya dibolehkan. Perkara yang ke-98 kata dia masalah tahi binatang dan hadis najisnya. Adalah tahi segala binatang daripada kerbau, lembu, kambing, unta dan biri-biri dan lainnya, semuanya najis dan jikalau kering sekalipun, dengan dalil sabda Nabi di dalam masalah 94, innaha riksun, yang bermaksud bahawasanya ia itu najis, dengan kerana itu tiada ia istinja dengannya. Yakni tiada Nabi SAW beristinja dengan menggunakan najis yang disebut dalam hadis sebagai rawsah, najis kering. Itulah pandangan majoriti para ulama dan itulah mazhab Syafi'i rahimahullah. Para ulama berbeza pandangan. Rawsah yang dimaksudkan di dalam hadis itu najis apa? Sebahagian para ulama berpandangan rawsah yang dimaksudkan di dalam hadis adalah rawsatu himarin, najis himar, najis kering keldai. Sebahagian ulama kata sedemikian. Lalu kerana itu sebahagian ulama mengatakan najis. Ulama sebenarnya berbeza pandangan dalam bab kenajisan tahi dan kencing binatang yang boleh dimakan daging. Sebahagian ulama mereka kata najis. Antara dalil mereka hadis tadilah. Mereka kata rawsah. Rawsah itu adalah najis binatang. Rawsah ni boleh maksud, sebahagian ulama kata dia boleh merujuk kepada najis keldai, boleh merujuk kepada najis kuda, boleh merujuk kepada najis unta. Nah, itu masalah sikitlah. Jadi berdasarkan hadis itu, sebahagian ulama mengatakan najis haiwan kesemuanya adalah najis. Tapi sebahagian ulama mereka kata tak najis. Najis haiwan, tahi dan kencing haiwan yang boleh dimakan dagingnya ini tidak najis. Hadis ini mereka kata rawsah yang dimaksudkan di situ adalah rawsatu himar, najis kering keldai. Keldai boleh makan tak keldai? Tak boleh makan. Keldai tak boleh makan. Sebab tu dalam kitab lama dia kata maka haram memakan daging babi, haram juga. Kadang-kadang orang salah baca, dia baca maka haram memakan daging babi, haram juga batang keladi. Terkejut orang kampung. Batang keladi tak boleh makan pula dah. Sebenarnya bukan batang keladi. Maka haram memakan daging babi, haram juga binatang keldai. Tapi dia baca silap, dia binatang keldai, dia pergi baca batang keladi. Jadi keldai haram dia makan. Jadi kata para ulama yang mengatakan, yang berpandangan kata tahi dan kencing binatang yang halal dimakan tu tidak najis, mereka mengatakan hadis perkataan rawsah yang ada di dalam hadis ini merujuk kepada tahi kering keldai. Mereka faham sedemikian. Apapun ulama berbeza pandangan dalam masalah kenajisan tahi dan kencing binatang yang halal dimakan. Nanti insya-Allah kita akan bincang dalam bab yang kemudian. Kata Idris Al-Marbawi, babu karahiyati ma yustanja bih. Bab tegahkan barang yang diistinja dengannya. Makruh, apa dia perkara yang dimakruhkan kita guna untuk istinja. Kemudian kata dia, ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada bab ini Imam Abu Isa At-Tirmidzi mendatangkan hadis yang menyebutkan barang yang haram istinja dengannya. Katanya, an Abdullah ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastanju birrawsi wala bil'idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan beristinja sekalian kamu dengan tahi binatang yang kering dan jangan istinja dengan tulang, kerana bahawasanya tulang itu makanan saudara kamu sama-sama Islam daripada jin. Larangan dalam hadis ini menunjukkan larangan haram ke larangan makruh? Larangan haram.
Larangan haram. Tidak sah istinja dengan perkara-perkara tersebut. Tapi kenapa tajuk dia sebut bab karahiyati ma yustanja bihi, bab makruh apa-apa yang diistinjakan dengannya, ataupun bab perkara-perkara yang dimakruhkan istinja menggunakannya. Kita kena tahu benda ni. Para ulama kadang-kala mereka gunakan perkataan makruh dengan maksud haram. Kadang-kala sedemikian. Bahkan tradisi para ulama salaf, para ulama dahulu yang awal dahulu, tidak mustahil mereka mengatakan, mereka memaksudkan perkara itu haram, mereka sebut dengan makruh. Tak mustahil. Boleh berlaku macam tu. Dan boleh jadi juga makruh yang mereka maksudkan itu makruh sungguh. Boleh jadi juga. Jadi bagaimana nak faham apa maksud mereka? Kena baca perkataan mereka keseluruhan. Kena faham apa yang mereka maksudkan dengan bukti-bukti dari sumber yang lain lah, ataupun dari perkataan yang lain. Kita kena tahu di situ. Jadi makruh di sini membawa maksud haram. Apa bukti dia? Cuba tuan-tuan tengok. Kata dia, pada bab ini Imam Abu Isa At-Tirmizi mendatangkan hadis yang menyebutkan barang yang haram istinja. Nampak? Di bawah tu dia terang. Makruh yang dimaksudkan pada bab iaitulah haram. Makruh yang dimaksudkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab dia, Sunan At-Tirmizi, makruh itu membawa maksud haram, bukan makruh yang kita faham. Kerana perbezaan di antara haram dan makruh ni, dia berlaku kemudian. Setelah pembukuan ilmu berjalan secara meluas, ketika itu baru dikategorikan haram adalah haram, makruh adalah makruh. Tetapi sebelum pembukuan penulisan secara meluas oleh para ulama, makruh itu kadang-kadang membawa maksud haram, makruh itu kadang-kadang membawa maksud makruh sungguh, bukan haram. Baik. Perkara yang ke-100, masalah istinja dengan ketul tahi kering. Maka istinja dengan ketul tahi kering itu, tahulah kita akan tegahnya manakala kita dengar hadis Nabi yang di dalam masalah 99 itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 99 itu di sisi sekalian ahli ilmu. Ini para ulama telah beramal dengan hadis pada masalah yang kita baca sebelum ni. Iaitulah Nabi melarang beristinja dengan menggunakan apa tadi? Tulang dan najis. Nabi larang. Kesemua para ulama beramal dengan hadis itu. Intaha kata dia. Kemudian kata dia, maka padanya menunjukkan tegah istinja dengan segala najis. Dalam hadis yang kita baca sebelum ni, menunjukkan tidak boleh sama sekali beristinja dengan menggunakan apa-apa saja najis. Tak boleh. Dan menunjukkan atas tegah ini lagi oleh hadis di dalam masalah 94. Perkara yang sama juga telah ditekankan di dalam masalah yang ke-94 yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW tidak menerima seketul tahi kering yang diberikan oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada baginda. Hadis yang kita baca petang tadi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Nabi keluar menunaikan hajat. Kemudian Nabi kata kepada aku, carikan untuk aku 3 ketul batu untuk aku istinja. Lalu kata Abdullah ibn Mas'ud, aku cari-cari, aku tak jumpa. Yang aku jumpa hanya 2 ketul batu sahaja. Lalu aku ternampak seketul najis yang kering, aku ambil dan aku berikan kepada Nabi untuk Nabi istinja. Nabi terima 2 ketul batu, lalu Nabi buang najis yang kering tersebut. Nabi kata, innaha riksun, sesungguhnya najis itu najis, tak boleh digunakan untuk istinja. Lalu 2 hadis ni kata Syekh Idris Al-Marbawi menunjukkan kepada kita tidak boleh beristinja menggunakan najis kering. Perkara 101, masalah kata dia, istinja dengan benda najis. Telah kita ketahui dengan masalah 100 itu, tiada boleh istinja dengan najis sama ada najis itu benda cair atau wuku. Tak boleh sama ada dia cair ataupun keras ataupun dah berbuku, berketul. Maka jikalau istinja seorang itu dengan najis, niscaya tiada sah istinjanya dan wajib kemudian daripada istinja itu dengan air dan tiada memadai dengan batu kerana tempat itu telah jadi najis yang asing dari luar. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Seseorang jika dia beristinja menggunakan najis kering sebagai contoh, istinja itu tidak sah. Istinja itu tidak sah. Jadi apa yang dia kena buat? Wajib ke atas dia membersihkan tempat keluar najis itu dengan air.
wajib di sisi mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kerana yang jadi najis pada bahagian keluar najis itu bukan najis yang keluar dari badan dia, tetapi dari benda yang asing. Maka pada agama di sisi mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, agama hanya membenarkan istinja dari najis yang keluar dari badan kita dan masih berada di tempat keluar. Maksudnya di apa kita sebut apa? Masih ada di bahagian buang najis lah. Itu syarat yang disebut di dalam mazhab Syafi'i. Perkara yang 102 kata dia masalah istinja dengan tulang dan yang seumpamanya. Selesai masalah najis. Sekarang masuk istinja dengan tulang. Dia sebut tadi, saya sebut juga tadi pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pandangan ini khilaf. Mazhab Syafi'i dia kata mesti demikian. Mazhab Syafi'i dia mesti najis tu najis tak ada unsur luar, bukan najis dari najis yang luar. Dan yang kedua, dia mesti tidak boleh terkeluar dari kawasan najis. Kalau dia terkeluar dari bahagian najis contohnya, asalnya najis dia guna istinja, tiba-tiba najis yang dia nak istinjakan tu kena pada tangan dia. Najis yang kena pada tangan ini mesti dibersihkan dengan air, wajib di sisi mazhab Syafi'i. Kerana bab menghilangkan najis dengan guna batu ni di sisi mazhab Syafi'i hanya untuk bahagian yang keluar najis saja. Kalau najis tu merebak ke tempat lain tak boleh. Dia mesti kena dengan air. Itu di sisi mazhab Syafi'i. Manakala sebahagian ulama lain tidak mensyaratkan sedemikian, mereka hanya mengatakan jika najis itu boleh dihilangkan ain dia, boleh dihilangkan sifat-sifatnya, maka dikira sebagai suci. Itu khilaf di kalangan ulama. Tapi Syekh Idris Al-Marbawi dia sebut dari sudut pandangan mazhab Syafi'i. 102 masalah istinja dengan tulang dan yang seumpamanya, dan adalah istinja dengan tulang itu telah zahir tegahnya seperti yang tersebut di dalam masalah 99 itu. Kerana keadaannya licin, maka tiadalah ia menyapu dan membersihkan daripada najis. Maka masuklah tegah sekalian barang yang licin seperti kaca dan lainnya. Apabila ada tegahan dari beristinja menggunakan tulang yang licin, maka apa-apa sahaja yang berada pada sifat seperti tulang, iaitulah licin dan tidak boleh menghilangkan najis dan tidak boleh menghasilkan kebersihan, maka semua perkara itu ditegah. Termasuklah kaca. Lagi dia kata apa? Termasuklah apa-apa sahaja yang licin dan tidak boleh menghilangkan najis. Dan pula ditegah itu kerana keadaannya makanan bagi jin, maka menjaga ia atas sekalian yang dimakan tiadalah boleh beristinja dengannya dan dihubungkan dengannya akan segala yang dihormati seperti juzuk binatang dan segala kertas yang tertulis ilmu di atasnya dan yang lain daripada yang demikian itu. Bukan tegahan beristinja menggunakan tulang binatang bukan hanya sekadar kerana tulang itu licin. Bahkan di dalam hadis sendiri Nabi SAW sebut fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Sesungguhnya tulang itu adalah makanan saudara-saudara kamu dari kalangan jin. Sebab tu pun tak boleh juga. Sebab apa tak boleh? Kerana makanan ini sesuatu yang dimuliakan. Maka tak boleh beristinja dengan sesuatu yang dimuliakan. Sekalipun dalam hadis tak sebut, tetapi kita boleh faham. Kita boleh faham selain daripada makanan yang dimuliakan, termasuk sesuatu yang dimuliakan itu ialah kertas yang terkandung padanya bahan-bahan ilmu. Nampak tak? Tak boleh dah kita faham, tak boleh istinja dengan tulang saja sebab tulang ni makanan jin. Orang tanya kat kita, kalau istinja dengan roti boleh? Dengan roti. Boleh ke tak boleh istinja dengan roti? Dia kata makanan manusia. Hadis sebut makanan jin saja. Itu mazhab zahiri. Mazhab zahiri dia faham kat situ. Nabi kata tak boleh istinja dengan tulang disebabkan tulang itu makanan jin. Dia kata Nabi sebut tulang, kita sebut tulang. Jangan duk pi rendang ke lain, jangan. Setakat tulang habis cerita. Tapi dah tentulah takkanlah kita nak faham macam tu. Kan? Kalau dengan makanan jin pun tak boleh kerana makanan itu sesuatu yang mulia, maka sudah tentulah dengan makanan manusia juga tidak boleh. Kerana makanan manusia itu juga dimuliakan. Bahkan agama mengharamkan, mensia-siakan harta dan rezeki.
Boleh tak kita ada roti satu buku tu, pi tepi parit, kita buang macam tu? Pasal apa buang? Saja nak tunjuk habaq kata kaya. Ataupun saja buang. Boleh tak? Tak boleh, haram, berdosa. Membazir. Membuang rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haram hukum dia. Takkanlah buang roti, tak boleh. Takkan boleh guna roti untuk istinja. Termasuk mensia-siakan rezeki yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Maka tak boleh buat perkara sedemikian. Sekalipun dalam hadis tak sebut, tetapi kita boleh faham, hadis merangkumi makanan manusia juga. Kerana ia termasuk dalam perkara-perkara yang mulia. Ya? Daun boleh? Daun tak ada masalah. Daun yang memiliki sifat boleh menghilangkan najis. Daun boleh? Tak boleh daun. Bila sebut daun boleh, nanti dia buat daun putat pula. Tak boleh, daun putat tak boleh kerana termasuk dalam makanan manusia. Sama juga daun pucuk raja. Betul, pucuk raja kan? Tak boleh, pasal itu termasuk dalam makanan manusia. Tetapi daun yang kita kata boleh ni adalah daun yang memiliki sifat seperti, memiliki sifat boleh membersihkan dan boleh menghilangkan najis. Tapi kalau daun tu licin, macam daun pokok pisang, boleh tak? Tak boleh, dia licin, dia sama dengan licin tadi ni, dia tidak menghilangkan najis. Bahkan dia akan menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Maka tak boleh guna daun pisang. Mestilah daun yang memiliki sifat boleh menghilangkan najis dan boleh menghasilkan kebersihan. Kalau dia kering kan, kalau dia kesat boleh. Kerana dia memiliki sifat, dua sifat yang penting tadi, iaitulah menghilangkan najis dan menghasilkan kebersihan. Perkara 103. Perkara 103, masalah beristinja dengan benda yang dimakan dan dihormati. Maka apabila telah dibaca masalah 102, yang sebelum ni, tahulah akan hukum beristinja dengan benda yang dimakan dan yang dihormati itu haram hukum dia. Haram hukum dia. Maka jikalau istinja juga dengannya, maka yang asah tiada sah istinjaknya. Yang asah di sisi mazhab Syafi'i, istinja itu tidak sah. Jadi tak boleh buat solat. Tak boleh buat solat. Kalau kita buang air, baru lepas kita istinja dengan tulang kambing contoh kata. Masjid buat kenduri kambing. Contohlah. Hilang najis, tapi sah tak sah istinja tu? Berdasarkan pandangan yang asah di dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Tidak sah. Tetapi sah ia beristinja dengan batu kemudian daripada itu. Jadi macam tu pula. Sah ia beristinja dengan batu kemudian daripada itu. Selepas dia guna tulang tadi ni, dia guna batu pula. Sah pula. Ada beza tak dengan guna istinja dengan najis? Ada beza tak? Ada beza. Kerana tadi kalau istinja menggunakan najis kering, kita tak boleh guna batu selepas pada tu. Mesti guna air. Kerana telah masuk najis yang selain najis kita, kena pada badan kita. Mesti kena guna air pada ketika itu. Tapi kalau kita guna tulang, tulang itu najis ataupun tidak? Tak najis, tak ada campuran najis lain, melainkan najis kita sahaja. Maka selepas guna tulang tadi ni, boleh pula kalau kita guna batu, sah istinja tersebut. Jika tiada apa tu? Jika tiada jika tiada bersengkilat, jika tiada bersengkilat najis itu daripada tempatnya. Wallahu alam, yang saya faham di sini kerana ada dibahaskan di sisi para fuqaha, iaitulah jika tiada, dia tak keluar dari tempat dia. Nampak dia kata jika tiada bersengkilat najis itu daripada tempatnya. Jika dia tak terkeluar daripada tempat najis itu, dan kata qila, sah istinjaknya dengan makanan dan dengan segala yang dihormati itu serta maksiat. Wallahu alam. Maknanya di sisi ada sebahagian para ulama yang berpandangan boleh istinja dengan makanan dan dengan segala yang dihormati itu, akan tetapi sah istinja itu, akan tetapi dia berdosa kerana melakukan perbuatan tersebut.
Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Perkara yang 104 masalah, jin itu maujudkah? Jin itu wujudkah jin tu? Dia kata jin itu wujudkah? Maujud tu maksudnya wujudkah? Kita sekalian Islam yang percayai yang percayaikan Quran dan sunnah, berkatalah ia dengan sebab yakin akan sabda Nabi mengatakan ada jin. Maka orang Islam, disebabkan ada ayat Al-Quran dan ada hadis yang menceritakan tentang kewujudan jin, maka kita meyakini jin itu sesuatu yang wujud, satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah selain daripada manusia, selain daripada malaikat, dan dia wujud. Banyak dalil dia dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia Suratul Jin, surah jin. Tu dia. Dan di dalam surah itu menceritakan bagaimana kewujudan jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dalam surah jin. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada aku. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun, telah mendengar sekumpulan minal jin, sekumpulan daripada jin telah mendengar ayat Al-Quran. Faqalu, lalu mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang begitu ajaib, begitu hebat. Ada munasabah jin ni virus, ada munasabah. Ada sebahagian orang kata jin ini yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah virus. Ada munasabah virus. Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada, membimbing kepada petunjuk. Yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi, lalu kami beriman kepada ayat Al-Quran tersebut dan kami sama sekali tidak akan melakukan syirik dengan Tuhan, melakukan syirik dengan sesuatu pun bersama dengan Tuhan kami. Sama sekali tidak. Takkan virus. Virus ni beriman. Ialah makhluk Allah Ta'ala virus. Tapi adakah virus diperintahkan untuk beriman? Tidak mensyirikkan Allah? Tak. Makhluk tidak termasuk dalam makhluk yang berakal. Menunjukkan jin ni makhluk yang berakal, yang diperintahkan untuk beriman. Yang diperintahkan untuk beriman. Maka jin adalah jin yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan hadis menceritakan bagaimana Nabi berjumpa dengan sekumpulan jin. Jin tanya kepada Nabi persoalan-persoalan yang mereka perlu lakukan. Jin, yang pentingnya jin satu makhluk selain daripada manusia, yang mana mereka ini juga adalah mukallaf. Mereka ini diperintahkan melakukan kewajipan dan meninggalkan perkara yang haram. Digalakkan melakukan perkara yang sunat dan dicegah dari melakukan perkara-perkara yang ditegah. Sama dari sudut perintah, dari sudut kewajipan mentaati perintah dan menjauhi tegahan, itu sama. Tapi jisim dia tak sama dengan manusia lah. Jisim dia tak sama dengan manusia. Tapi jin itu wujud. Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Al-Quranil Azim menceritakan tentang bagaimana orang-orang salaf dahulu, mereka ni, antaranya riwayat Ibn Kathir sebut Al-A'mash. Satu ketika kata A'mash, kami ada jin lalu dekat dengan kami. Jangan tanya macam mana mereka tahu. Saya pun tak tahu macam mana mereka tahu. Tapi Ibn Kathir sebut riwayat tu dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Jin lalu berhampiran dengan kami. Lalu kami tanya dekat jin, apa makanan yang hampa suka? Lalu jin tu kata, aruz. Aruz ni beras tu lah, nasi. Maknanya di zaman A'mash tu nasi dah sampai kat negara, tempat Arab, tempat depa tu. Nasi tu dah sampai, beras tu dah sampai. Kemudian dalam riwayat tu kata, lalu A'mash bagi tahu mereka pun datangkan nasi ataupun beras, dan mereka nampak beras ataupun nasi itu diangkat satu suapan dan hilang. Jin tu makanlah. Kemudian A'mash kata, kami tanya kepada jin, siapakah kumpulan di kalangan hampa ni, di kalangan jin ni yang paling jahat sekali? Lalu jin tu jawab, Rafidah, iaitulah Syiah Rafidah.
Syiah Rafidah jahat. Dalam kalangan jin tu pun ada Syiah juga. Dan jin yang paling jahat sekali Syiah Rafidah tu lah. Samalah dengan manusia ni. Yang paling jahat sekali, makhluk paling jahat sekali Syiah Rafidah. Pembohong, hina para sahabat, maki para sahabat, menuduh isteri Rasulullah sebagai penzina. Jahat baik ke tu? Jahat. Jahat. Tiba-tiba ada orang suruh mengaji pasal Syiah. Tiba-tiba ada orang suruh mengaji pasal Syiah. Apa nak mengaji pasal Syiah? Al-Qaradawi dahulunya menyuruh orang ramai supaya takrib mendekatkan di antara ahli sunnah dengan Syiah. Hari ini Qaradawi yang lebih tahu, lebih luas ilmu dia berbanding kita. Qaradawi hari ini mengaku, dia kata aku silap dalam pendapat aku. Qaradawi mengaku. Ternyata kita buat takrib antara ahli sunnah dengan Syiah, dia tidak menguntungkan kita, kata Qaradawi. Kita mengajar subjek-subjek Syiah di universiti kita, di universiti ahli sunnah. Al-Azhar buka pengajian tentang mengenali agama, mengenali Syiah. Tapi Syiah sama sekali tidak akan buka perbahasan di sisi ahli sunnah. Tipu mereka. Kaki pembohong. Bahkan tipu itu agama mereka. Macam mana kita nak buat? Tak tahu macam mana ada orang boleh kata sepatutnya Syiah ni perlu diberi ruang kepada dalam negara ni. Lah, kalau itu, kalau hampa pikat macam tu, tak payah ada pemimpin dalam negara ni. Tak payah ada undang-undang. Semua orang bebas buat apa saja. Tanggungjawab pemerintah sekat apa saja mudarat yang bakal kena kepada masyarakat. Cuba fikirkan, agama yang Nabi turunkan. Nabi kata sesiapa yang termasuk di dalam amalan saleh, seseorang yang membuang sesuatu yang menyakiti orang di jalan. Ya tuan-tuan. Membuang sesuatu tulang, duri yang berada di jalanan yang jika dibiarkan akan menyakiti orang ramai, Nabi suruh buang, dan dia termasuk di dalam iman. Perbuatan yang mendorong kita buat benda itu adalah iman. Jaga tubuh badan yang zahir ini, Nabi suruh jaga. Dapat pahala. Siapa buat benda itu dapat pahala. Apakah munasabah? Menjaga sesuatu yang boleh mendatangkan mudarat pada pemikiran dan akidah, tak jadi tanggungjawab orang Islam? Selamatkan orang Islam, tubuh badan orang Islam dari sesuatu yang mudaratkan, benda tu disuruh oleh agama, suruh jaga. Tiba-tiba pemikiran sesat seperti Syiah tu tak disuruh jaga, kita jaga daripada kena orang ramai. Dah biar orang ramai sendiri membaca dan menilai. Berapa ramai orang nak baca? Berapa ramai orang reti menilai? Facebook berita yang ringkas-ringkas tu pun kita tak baca isi kandungan dia, kita baca tajuk saja. Itulah sifat orang pada hari ini. Tiba-tiba tak apa, biar Syiah pun boleh, semua pun boleh, semua ada hak dia pun, mereka bersuara. Kalau macam tu tak payah ada kerajaan. Buang kuasa hampa, tak payah ada siapa pun berkuasa, semua orang ikut apa yang dia rasa baik untuk dia. Rosaknya cara fikiran sekarang ni, dan sebenarnya pemikiran seperti itu sebenarnya pemikiran yang sesat. Pemikiran seperti itu sebenarnya pemikiran yang sesat, dan lebih mudarat kesesatan ni mereka tak sangka mereka tu sesat. Lebih mudarat kesesatan ni mereka tak sedar mereka itu dalam kesesatan, dan mereka merasakan perkara itu adalah baik. Sebab tu orang agama yang cakap. Rosak cara fikir macam ni. Betul, kita rasa macam tak perlu ada pemerintah. Kan? Tak perlu ada pemerintah. Sehingga pemerintah tidak ada kuasa untuk memastikan apa-apa yang baik untuk rakyat dia. Apa? Habis itu pemerintah apa kerja dia? Mustahil perkara ini. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada pemikiran-pemikiran yang rosak yang ada pada hari ini. Slogan dia sekali sebut, sekali kita dengar seperti slogan yang indah, memberikan kebebasan bersuara dan seumpamanya. Tetapi jika diperhatikan, didetailkan, akan terserelahlah kepincangan dan penyelewengan yang ada pada pemikiran tersebut. Mereka akan menggunakan perkataan-perkataan yang indah, tetapi hakikatnya perkataan itu terkandung di dalamnya penyelewengan dan barah-barah yang jika dibiarkan, orang Islam akan berhadapan dengan musibah dan masalah. Nombor apa tadi? Benda ni tak boleh cakap lama-lama, nanti terlajak. 104.
masalah jin itu maujudkah? Kita sekalian Islam yang percayai kan? Baca dah. Percayaikan Quran dan sunnah, berkatalah ia dengan sebab yakin akan sabda Nabi mengatakan ada jin. Maka pada hadis 99 itu satu daripada hadis yang menunjukkan jin itu maujud. Kata ulama falsafah kata dia. Kata ulama falsafah, bermula jin itu pada hakikatnya tidak ada, hanya ialah perkara basaid ghaira murakkab. Ditulis apa kat situ? Ditulis apa? Ditulis Jawi juga. Perkara basaid. Basaid ni saya tak pasti apa yang dia maksudkan. Barangkali benda yang halus kot. Ghaira murakkab. Murakkab ni dia tidak macam kita ni, kita ada tulang, kat tulang ada daging. Itu murakkab. Sesuatu yang tersusun dengan sekian-sekian benda. Yang saya faham macam tu. Manakala jin dia ghaira murakkab. Tak tahu macam mana bentuk dia. Kita berhenti seketika untuk azan. Kita sambung sedikit lagi. Kat mana tadi? Kata ulama falsafah, bermula jin itu pada hakikatnya tidak ada hanya ialah perkara basaid ghaira murakkab. Dia letak badih, dia tak letak. Tak letak. Basaid ni dia jamak kepada basit. Orang Arab dia sebut amrun basit. Amrun basit ni maksudnya perkara yang hayyin, layyin, benda yang mudah, benda yang maksudnya basaid ni benda yang halus lah. Kalau merujuk kepada jin, dia merujuk kepada perkara yang harus ghairu murakkab. Ghairu murakkab ni macam saya sebut tadi lah. Atau terjemahan yang paling mudah kali, tidak berbuku. Tidak berjisim. Murakkab ni sesuatu yang tersusun, tidak tersusun. Kita ni pembentukan kita ni tersusun. Ada darah, ada air, ada daging, ada tulang. Itu benda tu murakkab. Adapun jin ni benda yang tidak murakkab. Sesuatu yang tidak murakkab lah, yang tidak berbuku dan tidak berjisim. Barangkali macam tu maksud dia. Dan malaikat itu pun demikian juga. Malaikat pun macam tu juga. Basaid ghairu murakkab. Yang halus, makhluk halus dan tidak berbuku dan tidak berjisim. Maka yang telah nyata kepada kita daripada hadis Nabi seperti dalam masalah 99 itu menunjukkan ada seperti kita, yakni jin itu ada seperti mana adanya manusia, bukan sifat ada sama. Kewujudan jin itu ada seperti mana adanya manusia. Bahkan dari beberapa sudut ada persamaan. Apa dia persamaan itu? Makan, minum dan jima'. Dan jima' iya. Mana jin itu makan, minum, bukan setakat makan dan minum, dia juga melakukan hubungan persetubuhan. Kata dia dengan ijma' sekalian muslimin, semua para ulama ijma' jin ni makhluk yang jenis bersetubuh. Jin ni makhluk yang ada hubungan persetubuhan. Maka ialah satu makhluk daripada makhluk Allah. Jin itu termasuk di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya wallahu taala alam, jin ini dia takut dan hormat manusia. Asalnya macam tu. Sebab tu dalam surah jin tak salah saya, iaitu ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulunya kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulunya Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir dia sebut kisah ketika dia menafsirkan ayat ini, dia kata dahulunya jin ni dia gerun kepada manusia, dia hormat kepada manusia. Kenapa dia hormat? Kerana Allah telah memuliakan manusia berbanding makhluk yang lain. Manusia ni di sisi jin satu kumpulan makhluk yang dimuliakan. Allah Ta'ala yang telah menetapkan peraturan tu. Seperti mana kita bila berdepan dengan orang yang ada kemuliaan, kita rasa apa? Rasa gerun, rasa hormat. Padahal orang tu kan boleh bunuh kita pun. Kan? Bukan boleh tak tentu pasal pukul kita. Tapi disebabkan dia tu dihormati dan ada kedudukan, maka secara automatik kita ni rasa hormat dan kagum dengan orang tersebut. Maka demikian juga jin, apabila Allah telah menetapkan manusia ini makhluk yang ahsani taqwim, paling baik sekali,
paling mulia sekali, maka jin tu dia hormat dan takut kepada manusia. Akan tetapi masalah, bila manusia ni jauh daripada wahyu, bila manusia jauh daripada wahyu, menyebabkan dia takut kepada kaum, kepada makhluk yang sepatutnya dia tak perlu takut kepada mereka. Mereka tu yang takut kat kita, iaitulah jin. Kata Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat itu, orang Arab dahulunya bila mereka nak melalui satu lembah, mereka akan kata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung dengan penghulu lembah ini. Dia maksudkan siapa? Jin, ketua jin. Jin bila manusia nak lalu, dia akan lari. Dia kata pada kaum dia, ke tepi, manusia nak lalu di jalan ni. Bila mereka ke tepi, mereka dengar manusia minta perlindungan dari mereka. Tu ayat Quran kata, kana rijalun minal insi, dahulunya beberapa lelaki dari kalangan manusia, ya'udzuna birijalin minal jin, meminta perlindungan dari beberapa lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, menyebabkan mereka lebih kufur lagi. Lalu jadilah jin seperti mana yang berlaku pada hari ini, dia duk pemain kita. Kan kita pun dulu kalau nak masuk hutan, minta tabik kepada datuk dengan nenek. Tabik macam mana? Tabik datuk, tabik nenek kan. Anak cucu tempang lalu. Benda tu sebenarnya pengaruh daripada Arab dahulu. Jadi jangan takut kepada jin. Sifat takut ni ada pada semua orang, terutamanya sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Kita takut. Al-Quran ajak kita, hadis ajak kita. Cara kita nak berlindung dari kejahatan jin, makhluk yang kita tak nampak ni, satu je cara dia, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta perlindungan ataupun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kita takut ketika dalam gelap ke, anak kita takut ke, siapa takut, bacaan dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Al-Quran mengajar kita untuk berhadapan dengan musuh yang tak nampak. Cara dia fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Al-Quran mengajar kita berdepan dengan musuh yang nampak, iaitulah manusia. Apa dia? Fa'fu wasfahu, beri kemaafan, beri kemaafan lah. Agama suruh beri kemaafan. Itu dua jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran berhadapan dengan dua musuh yang berbeza, iaitulah musuh yang tak nampak. Cara berhadapan dengan mereka, minta perlindungan kepada Allah. Musuh yang nampak, cara berhadapan dengan mereka ialah beri kemaafan, kalau mereka jenis yang boleh menghargai kemaafan. Kemudian kita habiskan satu bab saja lagi, satu perkara saja lagi. Dia sebut kat sini, begitu juga malaikat, satu makhluknya, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, yang dijadikannya, yakni yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur, tetapi tiada makan dan tiada minum. Malaikat ada sedikit persamaan dengan jin dari sudut dia basait ghairu murakkab, halus dan tidak berbuku dan tidak berjisim. Dari sudut persamaan itu ada. Tetapi jin makan, minum dan jima', manakala malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak ada jima'. Mereka diciptakan oleh Allah untuk melakukan semua perintah Allah, untuk taat kepada semua perintah Allah. Dalil ataupun bukti malaikat tidak makan, iaitulah ada dalam Al-Quran ketika malaikat datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jamu dengan bi'ajlin samin, daging lembu muda. Kemudian mereka tak sentuh. Malaikat yang datang ke ziarah ke Nabi Ibrahim itu tak sentuh makanan yang dihidangkan kepada mereka. Fa'aujasa minhum khifah, lalu menyebabkan Nabi Ibrahim rasa macam takut. Al-Quran sebut, menunjukkan malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian kata dia lagi, demikianlah adatnya dijadikan Allah, yakni tiada dijadikannya seperti kita ada bertabiat makan dan minum, iaitulah malaikat. Perkara yang 205, last, perkara yang terakhir, masalah tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Adalah kita dengan hadis yang di dalam masalah 99, tahulah kita akan tulang dan tahi binatang itu makanan jin. Tulang makanan jin, tahi binatang itu makanan untuk binatang jin. Jin ni berternak juga. Dalam hadis ada sebut perkara ni.
makanan untuk binatang di alam jin tu, tahi binatang. Adapun jin yang muslim, dia akan memakan daging yang akan diselaputi pada tulang yang dimakan oleh orang Islam, tulang binatang yang disembelih. Kita makan daging dia, kita buang tulang tu akan diselaputi oleh daging dan dimakan oleh jin. Jadi kadar mana yang kita makan, kadar itulah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang Islam di atas muka bumi ini, maka kadar itulah rezeki yang dikurniakan kepada jin di alam jin. Orang yang jin Islam makan makanan tulang yang disembelih oleh orang Islam. Dan kata Qastallani, dan ada tersebut di dalam hadis Abi Dawud daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya segala apa tu? Segala utusan jin yang telah datang mereka itu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dawud daripada Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bagaimana ada sekumpulan jin datang berjumpa dengan Nabi, minta Nabi ikut bersama mereka untuk mereka ajukan beberapa soalan dan Nabi jawab. Termasuklah isu makanan ni. Kemudian kita tengok. Telah berkata mereka itu baginya, yakni telah berkata para jin itu kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tegahkan olehmu akan umat engkau daripada beristinja dengan tulang dan ketul-ketul tahi binatang, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah menjadi bagi kami akan rezeki daripada tulang dan tahi binatang tersebut." Maka menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umatnya daripada demikian itu, dan sabdanya, "Innahu zada ikhwanikum minal jin," yang bermaksud bahawasanya tulang dan ketul-ketul tahi itu dan ketul-ketul tahi binatang itu makanan saudara kamu daripada jin. Maksud dia, tulang tu makanan jin yang Islam, tahi-tahi binatang itu makanan kepada makanan jin. Makanan kepada binatang yang dipelihara oleh jin. Itu maksud dia. Bukan jin tu pergi makan tahi pula, tak. Binatang yang mereka pelihara memakan tahi binatang yang mana macam tadilah. Bukan mereka makan tulang tu. Nanti tuan-tuan tanya pula lepas ni balik rumah tengok tulang ikan tadi tak habis pun. Ada juga bukan maksud mereka makan tulang, tetapi dengan tulang itu, sebab tu saya kata tadi, jumlah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, jumlah yang sama dikurniakan kepada jin. Tulang tu diselaputi dengan daging di zaman mereka, lalu mereka makan daripada daging-daging yang ada pada tulang tersebut di alam mereka. Wallahu a'lam. Bab al-istinja bil ma', wallahu ta'ala alam. Kita sambung kuliah minggu hadapan. Tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Ya. Adakah mesti syarat dengan bilangan 3? Wallahu ta'ala alam. Para ulama berbeza pandangan dalam masalah ni, dan kita sebut dalam kuliah yang sebelum ni, di sisi mazhab Syafi'i mesti 3. Walaupun telah bersih kali yang kedua, mesti sapu sental kali yang ketiga bagi mencukupkan bilangan 3 di sisi mazhab Syafi'i. Sebahagian ulama menjadikan hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud yang dia datangkan 2 ketul batu, kemudian Nabi seketul lagi tahi kan, najis kering, Nabi buang. Dengan hadis itu sebahagian ulama kata tidak mensyaratkan 3 kerana hadis tu. Akan tetapi di sisi mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain yang mengatakan mesti 3, dia kata tak mustahil Nabi cari sendiri batu yang ketiga. Ulama yang kata tak wajib 3 tu, dia kata kalau wajib 3 dah tentulah Nabi akan perintahkan Abdullah ibn Mas'ud untuk cari yang ketiga. Tapi sekarang Nabi tak cari. Tapi ulama mazhab Syafi'i dan ulama lain yang sependapat dengan Syafi'i, dia kata bila Nabi tak suruh Ibnu Mas'ud cari yang ketiga, bukan bermaksud Nabi tak buat yang ketiga. Ada kemungkinan. Apa kemungkinan dia? Nabi jumpa sendiri batu yang ketiga tu. Lagi satu kemungkinan, Nabi istinja pada batu yang sama tapi dari bucu yang lain. Ada kemungkinan tu. Maka kaedah sebut bila ada ihtimal, maka la yasih al-ihtijaj. Tak bolehlah guna hadis tu untuk berhujah kata tak wajib 3. Sebab mazhab Syafi'i telah mendatangkan andaian untuk sokong pandangan dia. Jadi untuk guna hadis tu tolak pandangan yang kata wajib 3 tak kuatlah. Disebabkan yang kata wajib 3 dia telah mendatangkan andaian untuk memahami hadis tersebut.
Tak tak dianggap mubazir. Bahkan di sisi mazhab pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahkan sebahagian ulama yang sependapat dengan mazhab Syafi'i, mereka kata wajib kena bagi sampai 3. Kalau dah bersih 3, tak perlu buat sampai ke 4, tak perlu lagi. Tapi kalau tak sunat, buat yang ke 4. Tapi kalau kita yang ketiga, sapuan ketiga tu tak bersih, sapuan keempat baru bersih, sunat tak kita sapu yang kelima? Sunat. Sebab apa sunat? Sebab ganjil. Perintah ganjil. Bila kamu beristinja, maka ganjilkan. Maka sunat buat yang ke-5. Sekalipun yang ke-4 tu dah bersih. Tapi kalau yang ke-4 tak bersih, yang ke-5 baru bersih, sunat tak buat yang ke-6? Tak sunat, kerana genap tidak sunat. Yang sunat adalah ganjil. Wallahu ta'ala alam. Ya. Syiah Rafidah. Soalan Syiah Rafidah, apakah dianggap orang Islam atau sebaliknya? Syiah Rafidah, i'tiqad Syiah Rafidah tu i'tiqad kafir. I'tiqad Syiah Rafidah adalah i'tiqad yang kafir. I'tiqad dia kafir. Dia berkeyakinan dia ada akidah badak. Akidah badak tu akidah dia beranggapan Allah Ta'ala asalnya tak tahu. Bila buat satu perkara, try, cuba, terserlah, tak elok, baru tahu. Kafir ke tak kafir? Kafir lah kalau macam tu. Tak kafir. Mana dia meletakkan kekurangan pada Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat kekurangan tersebut. Bukan lagi biadab Syiah Rafidah. Tak tahu nak habaq apa lagi perkataan. Tak ada perkataan nak habaq betapa hina dan kejinya keyakinan mereka. Al-Quran tak sempurna. Syiah Melayu sebut Al-Quran tu tak sempurna. Bukan kita cakap ni. Syiah Melayu yang sebut Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran yang sebenarnya akan diturunkan oleh Imam Mahdi 3 kali lebih besar daripada Al-Quran kita. Macam mana kita nak kata dia Islam? Macam mana kita nak kata tak apa bagi orang lain pun dengar juga Syiah macam mana? Nak dengar macam mana benda-benda kesesatan yang macam ni? Apa lagi? Banyak akidah-akidah sesat Syiah. Menghina para sahabat. Kalau hina para sahabat, agama kita nak ambil dari mana? Bukankah semua agama yang kita pelajari ini sumbernya daripada para sahabat? Sahabat dengar daripada Nabi. Kalau sahabat itu dipertikaikan, macam mana kita nak ambil agama? Tak ada orang yang menghina para sahabat, kata para ulama, melainkan sebenarnya dia nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam petang tadi saya sebut kan kita cerita pasal mazhab Zahiri boleh tengok aurat orang tadi kan. Saya kata jangan, tuan-tuan jangan duduk lepas kuliah ni pergi minang orang, pergi minta tengok apa lebih daripada muka dengan tepuk tangan. Pasal itu mazhab Zahiri. Saya kata jangan duk cakap macam tu. Nanti tuan-tuan buat macam tu, orang kata ni mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Ustaz Kadir. Saya juga yang kena, saya kata kan. Sebab biasanya kalau orang ramai buat masalah, orang akan cari siapa yang mengajak mereka. Maka demikian kalau Syiah menghina para sahabat dan berkeyakinan para sahabat itu semuanya murtad setelah kewafatan Nabi, melainkan 3-4 orang. Dia menatijahkan apa? Dia nak habaq kata hak mengajak depa tu pun teruk. Iaitulah Nabi Muhammad. Apakah mungkin Nabi Muhammad gagal dalam mendidik para sahabat baginda? Tak mungkin. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Taala kata kepada para sahabat, Allah Taala redha kepada mereka semua. Apakah ketika itu Allah Taala tak tahu mereka akan kufur setelah mereka akan murtad setelah kewafatan Nabi? Mustahil. Allah Taala sebut Allah Taala redha kepada para sahabat. Tiba-tiba orang yang Allah Taala kata Allah Taala redha kepada mereka tiba-tiba murtad. Adakah mungkin perkara itu masuk akal ke? Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu boleh terima ajaran macam tu? Tak boleh terima sama sekali. Mustahil untuk kita terima. Maka keyakinan Syiah Rafidah itu adalah keyakinan yang kafir. Tetapi kita tidak mengkafirkan setiap orang di dalam Syiah selagi dia menghadap kiblat, selagi dia salat menghadap kiblat dan dia bersyahadah sama dengan syahadah kita. Kenapa? Kerana ada sahaja orang tak tahu apa, macam orang ahli sunnah. Siapa reti pendetilan hukum? Siapa reti? Ustaz-ustaz lah yang reti kan. Tu pun ada ustaz yang tak reti juga. Orang-orang yang alim dia retilah benda-benda pendetilan hukum, tengok perincian-perincian perkara-perkara akidah. Allah Ta'ala dilihat ataupun tidak di akhirat.
Orang-orang yang tak pernah main mengaji, dia terfikir tak benda tu? Tak terfikir, dia tak tahu. Dia tahu dia bekerja, dapat duit, gaji masuk dalam bank dia, dia boleh guna, dia boleh pergi berjalan, dia boleh makan, boleh minum, boleh ada keluarga, boleh berjalan seronok, selesai. Dia tak pernah fikir, tak pernah terlintas di dalam fikiran dia, Allah Ta'ala tu boleh tengok ke, tak boleh dilihat, boleh dilihat ataupun tidak di akhirat kelak. Dia tak terlintas benda tu kat dia. Tapi dia Islam tak? Islam. Pernah tak terbayang? Orang-orang awam yang tak main mengaji ni pernah tak terbayang? Ketika ayat Al-Quran sebut yadullah, tangan Allah tu pernah tak terbayang? Tangan tu tangan macam mana? Pernah dia terbayang? Dia tak pernah terbayang. Kerana tu antara orang yang buat fitnah pada hari ni, orang yang membangkitkan isu ni di dalam masyarakat yang tidak pernah memikirkan perkara itu. Sebab tu bila Ali radhiyallahu anhu kata khatibun nas ala qadri uqulihim, bercakap dengan orang ramai berdasarkan kadar akal yang mereka, berdasarkan ilmu yang ada pada mereka, antara Ibn Hajar kata antara perkara yang tak boleh dicakap pada orang ramai, iaitulah perkara tentang asma' wa sifat. Jangan duk bahas detail-detail sangat. Orang sebelum ni beriman secara fitrah kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba kita masukkan perbahasan pertentangan di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah, perkara-perkara yang detail yang akhirnya orang jadi syak, orang jadi ragu. Mana satu yang betul ni? Ada berjisim ke, ada anggota ke, tak ada anggota ke? Benda yang zaman tu telah berlalu. Para ulama bahaskan perkara itu ketika wujudnya Mu'tazilah yang menggunakan akal lebih daripada tahap yang dibenarkan. Hari ini tak ada keperluan. Manusia beriman seperti mana fitrah asal mereka. Beriman Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Cukup, stop. Jangan buka, dan perbahasan itu meletihkan dan menyebabkan orang Islam berkelahi. Tak ada titik penghabis dia. Tak ada titik penghabisan dia. Dan seseorang tidak masuk Islam dengan dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Masuk Islam. Seseorang tidak masuk Islam dengan dia kata Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Tidak. Tetapi seseorang masuk Islam dengan sempurna rububiyah, uluhiyah dia, terutamanya uluhiyah, dan bersama dengan dia asma' wa sifat. Bukan kita nak nafikan asma' wa sifat tu, ada asma' wa sifat dalam perbahasan tauhid, tetapi yang lebih penting sekali adalah rububiyah. Dan jangan letihkan orang ramai dengan perbahasan-perbahasan yang macam tu, yang akhirnya akan mendatangkan fitnah kepada masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya, Abang Mak. Istiqamah. Ya. Nah, istiqamah ni maksudnya kita tetap berterusan. Betul. Kalau apa? Kalau apa? Buat apa? Selang. Selang apa tu? Dia fastaqim kama umirta. Al-Quran kata fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti mana yang diperintahkan. Dalam bab salat kita disuruh sembahyang berjemaah tu 4 waktu ke 5? 5 waktu dikatakan istiqamah. Istiqamah yang sempurna adalah melaksanakan seperti yang diperintah. Tak nama istiqamah. Kita tak termasuk dari kalangan orang yang istiqamah. Kita tak termasuk orang yang istiqamah. Bukan maksud macam tu. Sedekah, adakah kita disuruh sedekah setiap hari? Tak, sedekah ni ikut kemampuan. Mustahil lah untuk seorang setiap hari dia bersedekah. Sehari dia tak sedekah, dia tak, bukan maksudnya itu. Sedekah ni mengikut kemampuan kita. Barangkali dia mampu sedekah sebulan sekali. Dia ada saja kelebihan, dia sedekah. Istiqamah lah tu. Ikut kemampuan dia. Sama juga, yang dia mampu baca Al-Quran sehari 5 ayat. Dia berterusan setiap hari dia baca Al-Quran. Walaupun 2 ayat, tapi setiap hari dia istiqamah dalam membaca Al-Quran. Sama.
Dia sembahyang yang dia mampu sembahyang 3 waktu saja ataupun 2 waktu. Apa dia waktu tu? Maghrib dengan isyak. Hal lebih daripada itu dia tak mampu. Maka dia boleh, dia istiqamahlah pada maghrib dengan isyak tu. Dia kurang baik daripada orang yang istiqamah seperti mana yang diperintahkan dalam bentuk yang sempurna, iaitu dia istiqamah pada 5 waktu. Dah tentulah orang tu lebih baik daripada orang yang istiqamah 2 waktu. Tapi orang yang istiqamah 2 waktu lebih baik daripada orang yang tak sembahyang jemaah langsung. Dia macam itulah. Macam mana kita nak dapat istiqamah? Bersungguh kita berusaha istiqamah. Berdoa pastilah, doa mesti. Mungkin saya boleh tambah satu lagi Abang Umar, macam mana kita nak bagi dapat mampu istiqamah, iaitulah kita cuba mengetahui fadail. Kita cuba mengetahui fadilat, kelebihan sesuatu amalan. Kerana kelebihan sesuatu amalan, mengetahui kelebihan sesuatu amalan berada pada tempat kita makan ubat. Kita ni ubat tu tak ada orang kata sedap. Tapi disebabkan kita tahu kelebihan ubat tu, iaitulah mendatangkan kesihatan kepada kita walaupun pahit, telan juga kita ni. Ubat tu walaupun pahit. Maka demikian juga kedudukan fadilat. Seseorang yang mengetahui fadilat sesuatu amalan mendorong dia walaupun dia rasa penat, tapi dia buat juga kerana mengharapkan kelebihan tersebut. Itu pentingnya fadilat. Itu pentingnya fadilat. Sebab tu para ulama dulu sebut tentang fadilat. Hari ni kita agak kurang sebut tentang fadilat. Tapi berhati-hati, fadilat ni jangan ambil daripada sumber-sumber yang palsu. Jangan ambil sumber-sumber yang palsu. Pastikan fadilat ni sama ada sahih ataupun hasan ataupun daif yang sedikit untuk kita jadikan rangsangan sahaja. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Boleh ikut apa makna? Ada. Dan salah satu cara lagi, hadir kuliah sebenarnya. Sebenarnya hadir kuliah ni mendengar tafsir Al-Quran, mendengar syarahan hadis, mendengar nasihat-nasihat yang ada dalam pada kuliah, sebenarnya dia makanan kepada roh. Dan dia memberi kekuatan untuk kita beramal. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan, kalau dia tak baca Quran, dia tak baca hadis, kalau dia tak mengajak, dia tak buka kitab para ulama, dia pun silap-silap tak beramal. Tapi disebabkan dia nak mengajak, dia kena baca ayat Al-Quran, kena semak apa maksud sebenar, dia kena baca hadis, kena tengok apa ulama kata kepada hadis. Perkara tu sebenarnya membantu orang-orang yang mengajak agama ni supaya mereka pun beramal dengan apa yang mereka tahu. Ilmu tu penting. Kerana ilmu tu makanan kepada roh, seperti mana nasi, minuman itu makanan kepada jasad. Orang yang tidak hadir ke majlis ilmu, tidak pernah mendengar tafsir Al-Quran, tidak pernah mendengar huraian kepada hadis Nabi, roh dia, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau jasad tidak diberi makan, roh dia akan kurus kering, tak ada keimanan, terlampau lemah roh dia. Apa sahaja yang datang, dia akan mudah terpedaya. Benda khurafat datang, dia terpedaya dengan benda khurafat. Benda bid'ah datang, dia terpengaruh dengan benda bid'ah. Bahkan yang lebih bahaya lagi, benda syirik datang di dalam hidup dia, dia juga terpengaruh dengan benda-benda yang syirik. Itu bahaya kalau tak datang hadir majlis ilmu. Wallahu ta'ala alam. Sebab tu kita cuba memperbanyakkan majlis ilmu di Masjid Kubang Gajah ni. Dan tuan-tuan, saya harap tuan-tuan datang majlis ilmu kat masjid kita ni, masjid qaryah kita, hidupkan masjid ni. Apakah nilai Islam kita kalau kita tak pernah pedulikan masjid? Di mana kebanggaan orang Islam kalau bukan di masjid? Masjidlah tempat kebanggaan orang Islam. Masjidlah tempat kita bila ada masalah apa-apa nak mengadu ke Allah Ta'ala, masjidlah tempat dia. Barangkali ada orang, dia masuk ke masjid mengharapkan, betul-betul mengharapkan redha dan kasih sayang Allah. Dia masuk dalam masjid, dia baca bacaan yang Nabi baca, Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah tolong buka untuk aku pintu-pintu rahmat daripadamu ya Allah. Barangkali disebabkan sekali itu dia masuk masjid, Allah Ta'ala lorongkan dia kepada jalan kebaikan. Barangkali disebabkan sekali dia masuk masjid ikhlas, betul-betul mengharapkan rahmat dari sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kelazatan ketika sembahyang, rasa seronok sembahyang. Barangkali dengan
dia masuk datang ke masjid dengan ikhlas itu, Allah Ta'ala membuka ruang-ruang kebahagiaan, keselamatan, rahmat kepada dia. Kita tak tahu. Kerana itu banyakkan datang ke masjid. Kita datang ke masjid, kita mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita, kalau orang datang rumah kita, kita muliakan dia ataupun tidak? Kita akan muliakan dia. Kita manusia, sedangkan kita banyak benda kita tak ada. Tapi kita tetap memuliakan kerana dia tetamu. Tuan-tuan, masjid yang kita datang ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memiliki segala-galanya. Apakah Allah Ta'ala kedekut untuk beri rahmat dia kepada kita setelah kita datang ke masjid dia? Setelah kita datang ke rumah dia? Mustahil Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari sifat kedekut. Kerana Allah Tuhan yang begitu kaya, memiliki segala-galanya. Cuma berusaha dengan mengikhlaskan niat. Tepatkan amalan seperti sunnah. Berjalan. Tempuh